kakak ni tadi dengan adik ni dengar bunyi macam nak kata baby merengek punya, suara burung punya. Dia macam bunyi macam tu. Okay. So kakak ni tegur, Dik, bunyi apa tu? Lepas tu adik dia macam, tak ada apalah, burung je tu. Serta je dia cakap macam tu, ada benda terbang ke arah diorang, which is penanggal. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Assalamualaikum semua dan selamat malam. Hari ini kita macam special jugalah kan. Jangan-jangan kita shoot berempat dengan tetamu. Ya, betul. Kita selalu tamu seorang je. Kali ni berdua. Kalau macam sebelum ni kita ada slot Mr. Adam bersama dengan Ustaz Bro. Betul. Kan? Tapi kali ni special sikit. Tetamu kita dua orang perempuan. Tapi kita tak tunjuk muka lah atas sebab-sebab yang tertentu. Nanti korang akan dengar cerita diorang. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang mana ada social media seperti TikTok dan juga Instagram, boleh follow kami rapat-rapat. Dan kepada korang juga yang mana rasa nak datang ke studio untuk bercerita pengalaman seram, boleh tekan link WhatsApp yang disediakan di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Betul. Dan hari ini kita tamu perempuan. Dua-dua ni adik-beradik. Oh, adik-beradik. Dia akan berkongsi satu kisah yang sama dilalui dua adik-beradik ni. Tu yang bagi aku menarik ni. Dia selalu kalau seorang orang petikai tak legit. Tapi kalau ada dua orang, cerita ni legit lah. Betul. Sebab dia akan, dia yes engkau yes. Betul. Kalau seorang no, maksudnya kau tipu lah. Betul. Kan. Okay, sebelum tu kita berkenalan dulu dengan tetamu kita. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dua double lah. Tu nak nampak keserasian adik-beradik. Kembar ke? Tak ada. Beza 3 tahun. Beza 3 tahun. Okay, baik. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Datang dari? Kelana Jaya. Kelana Jaya, KL. Okay, tu macam mana? Orang KL selalu datang sini, Alhamdulillah. Penyokong KL ramai hadir. Okay, jadi datang dari Melaka ini tak jam Ada jam lah sikit. Ada jam sikit lah. Biasalah Melaka kan. Trafik paling tinggi. Okay, baik. Ada cerita apa nak kongsi dengan Santai Chill? Okay, cerita ni dia banyak tapi berkait lah. Okay. Jadi dia ada, jadi kalau nak dengar yang ni kena cerita yang ni dulu. So kita ikut kronologi. Okay, maksudnya nak kena cerita pangkal dia dulu. Pangkal. Berkaitan dengan sihir. Ya, betul. Sihir, ilmu yang salah. Ilmu yang salah. Okay, menarik kita nak tahu apa. Betul. Okay, jadi pertama sekali nak ucapkan terima kasih kerana sudi datang ke Melaka, hadir ke studio Santai Chill kan. Walaupun tak tahu lah, tak seram kan. Okay lah. Seram tak seram, layan je. Okay, baik. Sebab ada kejadian yang jadi bis kan. Betul. Nanti kita akan cerita lah. Okay, baik. Hari ni kita nak dengar cerita daripada siapa dulu? Kita belum berkenalan lagi kan. Nak perkenalkan nama apa ni? Kami ni adik-beradik, kakak dan adik. So panggil saya Kak K, adik saya Adik K. Oh, Kak K dengan Adik K. Okay, baik. Initial nama sama K. Okay. Faham. Sini kakak, sini adik. Okay, baik. So, macam mana mulanya cerita yang ingin diceritakan tu? Okay, saya mula dulu lah. Okay, baik. Cerita ni dia tak adalah ni, tapi kaitnya dengan rumah ni lah. Okay, cerita dia macam ni. Parents kita orang ada beli satu rumah di kawasan dia dekat dengan pantai. Okay, tujuan beli rumah tu adalah jadikan macam vacation home lah. So macam kalau weekend, bosan-bosan balik rumah tu. Okay. So masa tu rumah tu baru je siap, memang tak ada orang duduk lagi. Tapi parents saya one day tu, masa tu saya umur dalam 10-11 tahun. Okay. So parents saya ajak saya balik pergi rumah tu. Perjalanan dalam sejam lebih.
dari KL kan. So saya pun ikut lah. Parents cakap tolonglah kemas-kemas ke apa yang patut kat rumah tu. Okay, saya pun ikut. Saya seorang ikut. Okay. Tapi masa tu rumah tu elektrik, air tak ada lagi. Air ada. Air ada, elektrik tak ada. Elektrik So tak ada. memang pakai lilin je dalam rumah. Okay. Sebab rumah tu memang baru siap. Okay. Jadi waktu tu mak saya dia kita stay pada masa tu dari tengah hari sampai malam lah. So dah kemas-kemas tu malam tu lupa nak cakap parents saya beli rumah tu juga sebabnya dia ada saudara. Saudara dia pun ada beli rumah berdekatan kat situ. So dia rapat dengan saudara dia ni. So dia macam belilah sekali. Macam tu lah. So kita pergi rumah tu. Malam tu mak saya mandi. Okay, mak saya mandi apa semua. Dah siap tu mak saya ada cakap. Dia cakap sini, ibu period. Mak saya pula masa period dia heavy. Dia kuat heavy lah. So okay, mak saya cakap macam tu je. Okay. So malam tu nak balik, parents saya cakap, kita singgah dululah rumah mak saudara saya, rumah saudara mak saya ni. Okay. So dari situ dalam kurang 10 minit 10 minit macam tu lah nak ke rumah yang tu. Rumah yang parents beli semi-D lah. Yang saudara tu beli dia macam banglo sebuah. Okay. So pergi rumah dia, kita chill-chill kat rumah dia. Sebab rumah dia ada belakang tu ada tasik. Okay. Ada tasik. So ayah saya, okay, dia macam ni lah. So dia dah start kejadian ni lah ni. Okay, ayah saya tengah lepak dengan saudara mak saya punya husband. Mak saya kat dapur dengan saudara dia. Lepas tu dekat rumah tu juga ada 2 orang anak lelaki diorang. Saudara mak saya ada 2 orang anak, 1 lelaki 1 perempuan. Okay. Okay, dengan cucu dia seorang lelaki. So dengan saya lah kat rumah tu. So cerita dia macam ni lah. Saya tak ada kawan. Saya main-main kat ruang tamu. Okay. Saya keliling tawaf ruang tamu tu. Lepas tu ada sliding kan. Dia ada pintu sliding. Dia sliding. So saya pergi kat sliding tu. Saya tengok luar. Sebab kawasan baru naik kan. Saya tengok luar. Kawasan ni cantik lah. Masa tu tenang lagi lah. So saya tengok luar. Saya macam perasan dekat area lampu tu, tiang lampu, dekat tepi-tepi jalan tu, macam ada pergerakan. Macam bayang macam tu lah. Tapi kita budak kan, kita tak fikir apa lah. Saya fikir orang buat kerja kot. Macam tu lah. Saya ignore. Saya buat hal saya sendiri. Lepas tu anak saudara mak saya tadi ni, 2 orang nak balik. So diorang pun macam beli rumah tu pun diorang singgah je. So dah malam tu diorang pun nak balik. Tapi before nak balik ni, yang kakak ni tadi, anak dia, yang kakak tu nak ambil husband dia. Kebetulan husband dia pun tinggal kat area tu je. Okay. So yang 2 beradik ni dengan anak dia, yang kakak ni punya anak tadi, keluarlah daripada rumah tu. Kita salam-salam, diorang pun keluar. Dah perjalanan diorang daripada pintu rumah nak ke kereta tu, Jalan sikit lah. Okay. So saya start tu. Ni saya punya view, apa yang saya nampak. Okay. Saya tengah tawaf. Saya pandang pintu. Tiba-tiba 2 beradik ni tadi yang dah keluar rumah, diorang berlari masuk dengan muka yang sangat pucat. Saya pun terkejut tengok diorang. Sambil yang kakak tu cakap, Dik cepat dik, macam tu. Saya terkejut lah. Ayah saya dengan yang husband tu tadi pun terkejut. Saya panggil Pak Andak lah. Pak Andak. Okay. Pak Andak saya pun terkejut. Diorang ingat macam perompak ke? Okay. So pergilah siasat apa salan. Okay. So daripada cerita 2 beradik ni tadi, macam ni. Diorang tengah jalan pergi kat kereta. Kakak ni tadi dengan adik ni dengar bunyi macam nak kata baby merengek punya, suara burung punya. Dia macam bunyi macam tu. Okay. So kakak ni tegur, Dik, punya apa tu? Lepas tu adik dia macam, tak ada apalah, burung je tu. Serta je dia cakap macam tu, ada benda terbang ke arah diorang, which is penanggal. Penanggal. Pergi tuju kat arah diorang. Sedangkan adik ni tadi yang tengah pegang anak buah dia ni, diorang lari masuk. Patutlah. Ada baby. Dia macam toddler lah. Okay. Dah setahun, 2 tahun, 3 tahun macam tu. Terbang ke arah diorang. Saya yang dengar tadi, saya pun macam terfikir, itu ke yang aku nampak tadi? Tapi saya tak budak kan. Kita orang pun dah masing-masing dah takut. Yang tadi kakak ni tadi nak ambil husband dia pun dah terbantut, dah takut kan. Sampai dia cakap, boleh tak nak minta teman-teman ramai-ramai satu kereta, sebab dah takut tak nak kereta tu kosong. So pergilah kita orang ni teman, ambil husband dia, patah balik, sama-sama kemar-kemar barang, pack, sama-sama balik. Cerita dia, saya punya takut ni, saya naik kereta dengan parents saya je. Saya duduk sebelakang seorang kan. Mak saya ni dia pergi tegurnya lampu antena yang merah tu. Dia cakap, bang, apa lampu merah tu? Saya ni takut
lagi takut tak habis ni, saya panjat tengah ni, pap duduk kat riba mak saya sampai balik. Takut punya pasal Takut je pasal. Yang ada macam menara, ada lampu kelip-kelip tu. Yang kelip-kelip tu mak saya kita go lah sebab tu je. Tapi takutkan yang penanggal ni tadi sampai sudah. Kalau ni saya ingat lagi, memang masih segar dalam ingatan benda ni. Sebab kawasan tu maybe kawasan aktif lah kelapa kot. sawit. Mak saya pernah ni kira rumah dia siap, jiran semua dah masuk. So kadang kita orang balik, mak saya akan pergi pasar malam beli makan, bawa balik rumah lah. Dia ada cerita, ada one day tu dia pergi dengan abang saya, tak silap. Balik tu dia cerita, dia cakap tengah on the way balik tu, lalu kat kawasan kelapa sawit tu kan ada tiang lampu juga. Dia kata dia nampak bola api terbang. Oh, okay. Yang saya tahulah orang kaitkan bila bola api ni penanggal juga Betul. Tu pengalaman dekat rumah tu. So yang saya nak kaitkan dia adalah rumah tu, rumah yang kami beli tu. Okay. So kaitkan dengan cerita yang akan kami ceritakan ni lah. Sambung kepada yang tadi tu, sihir, ilmu yang salah tadi. So maksudnya penanggal tu adalah benda kejadian pertama yang menunjukkan dia nak hantar sihir lah. Tak adalah, penanggal tu just macam dia lintas kat situ. Mungkin Sebab kebetulan mak saya pun tengah period. Mungkin dia ada bau ke apa, kita tak tahulah. So bukan rumah tu punca lah mula ni. Okay, ni saya pass over kepada kakak saya K. Untuk dia teruskan dengan kisah yang ni lah. Okay, yang mengenai ilmu salah dan ada kaitan dengan rumah yang adik saya cerita tu. Kejadian ni berlaku akhir tahun 2014 lah. 2014. Okay, pada mulanya mak saya ni dia temankan kawan dia saja untuk pergi berubat anak dia sakit. So orang ni dia konon boleh merawat lah secara perubatan Islam. So kita tengok pun kalau dari segi cara perubatan memang betul lah cara dia meruqyah apa semua tu macam perubatan Islam. Kita percayalah benda tu. Okay, so bila dia dah berubat apa semua, so mak saya pun tengok anak orang tu pun dah sihat. So dia pun macam ada rasa nak berubat juga. Dia nak suruh tengok rumah, ada sihir ke apa semua. Panggil macam orang tu lah. tu ustaz lah. Dia tak ustaz pun. Dia orang yang orang kata boleh berubat macam tu. Okay. So lepas tu mak saya pun dia yang berubat dulu dengan orang tu apa semua. Dan cara rawatan dia akan bentangkan kain warna kuning dan putih. Okay. So orang pesakit tu akan duduk atas tu. Lepas tu dia akan pegang ubun-ubun kita, dia akan membaca sesuatu. Setahu saya lah, kalau perubatan Islam bila dia baca surah jelas betul. Ini tak jelas. Pada masa tu kita orang ni, yelah kita pun student masa tu, so tak fikir lagi lah benda-benda macam tu. Kita pun ingat betul. Okay, lepas tu bila dia dah selesai meruqyah lah kononnya tu, dia akan ambil satu tali, macam bentuk dia macam tali kain kapan macam tu, tapi macam gelung tau. Dia akan suruh kita masuk dalam gelung tu sebanyak 7 kali. Pusing-pusing macam tu. Dia buat dalam bentuk bulatan macam besar jugalah. Besar. So maksudnya kita macam badan Encik Hafiz ke apa pun boleh masuk. Okay, tawaf. Bukan, kita masuk dalam gelung tu. Macam hula hoop tu, tapi ni tali. Macam kain tu, macam tali kain kapan tu. Okay, lepas tu bila dah selesai benda tu semua, dia setiap kali rawatan dia akan suruh bagi limau nipis, tak silap saya. Limau nipis untuk buat mandian. And then cara potong pun tak boleh terbelah. Maksudnya bila kita potong limau tu tak boleh terbelah dua. Okay. Dia tak boleh putus lah macam tu. Lepas tu dia yang akan buatkan air tu, dia akan bacalah sesuatu benda yang dia ada masukkan cecair. Yang saya ingat adalah air mawar. Dia minta air mawar. Okay. So bila dah selesai yang dia buat upacara dia yang masuk gelung tu apa semua, dia suruh kita orang mandi dengan air dia tu. Tapi masa kita orang mandi tu, dia akan cakap selawat lah apa semua. Okay, kita pun buat lah benda tu. Tu mak saya lah yang buat dulu mula-mula. Lepas tu bila kita orang tengok macam ibu macam dah okey dah ni, rumah pun macam tak ada apa dah. So kita orang pun macam okey lah, nak try lah juga, mungkin ada sihir-sihir ke apa ni kan. Sebab mak saya nak juga berubat kononnya tu sebab before that pun kita orang ada gangguan jugalah kat rumah. Jadi sebabkan tu mak saya nak cari orang berubat lah kiranya. Jadi kebetulan ikut kawan ada orang boleh berubat, dia pun follow. Okay. Sebabnya pernah lah kita orang buat kenduri, ada orang bagi makanan, tapi makanan dia tu basi dan memang bau bangkai. So kita orang dah agak lah ada something lah ni. So disebabkan benda macam tu, and then kadang ada kesan calitan, memang nampak minyak dekat sofa rumah. Tapi kita orang tak adalah nak tuduh siapa yang buat kan, sebab orang datang rumah kita tak tahu siapa, yang datang tetamu kita kan. So
So macam kalau mak dah nampak orang boleh berubat tu, so dia pun nak cuba. Lepas tu bapak saya pun okey lah, dia tak adalah berubat, cuma dia just macam apa yang orang tu cakap, kita mengiyakan benda tu betul. Maksudnya walaupun kita ada ragu-ragu, macam kita dah ragu juga betul ke apa dia buat ni. Kita follow je. Mak pun follow je. Sebab hati ni berkata-kata salah ni kalau pakai kain kuning semua ni bukan ajaran orang kata perubatan Islam. Kita orang memang berkata-kata benda tu tapi tak tercakap. Lepas tu memang kalau kata dia ada buat juga macam konon beras, dia baca-baca untuk masukkan dalam beras hari yang kita orang makan tu, konon bagi keluarga harmoni lah. Lepas tu air campuran untuk basuh nasi, buat minuman semua dia ada baca tau. Lepas tu kita orang pun macam betul ke ni? Macam adik lelaki kami, diorang tak percaya tau benda-benda macam tu. Macam kita orang yang perempuan ni macam buat je lah asalkan kita orang perempuan dekat dengan mak kan. Jadi apa mak cakap ikut je. Kalau kita nak macam nak cakap dengan dia pun bunyi salah ni. Tapi mak akan jadi kau tak tahu. Betul lah ni. Dia macam tu. So kita pun follow je lah. Macam tu. Lepas tu yang buat perubatan ni mula adalah adik tau. Yang buat ni adalah adik. Mula yang buat ni adalah adik. Adik ni dia yang buat dulu. Mula tu macam betul lah. Lepas tu macam ada satu kejadian yang jadi, yang kan mula mak saya ada temankan kawan dia tu, anak dia macam makin teruk pula sakit. Mula dah okey, tiba-tiba jadi lagi teruk. So dia cakap dia tak mampu nak berubat. Dia kata dia panggil abang dia pula. Ni memang abang kandung dia lah. Abang kandung dia. So abang kandung dia ni datang. Dia ubatkan, memang jadi baik. Betul baik. Dah tak ada apa dah. Memang baik. Lepas tu mak saya ni dia macam lagilah dia percaya. Dia lagi percaya tau. Dia rasa macam orang ni aku boleh jelah macam boleh tolong aku apa semua ni kan. So mak saya dia jadi macam terlampau mengharap sangat dekat mamat yang abang. Sampaikan dia tolong carikan customer. Maknanya orang yang sakit mak dia bagi. Tapi ni orang ni boleh berubat ni. Sampai bila dia cakap dengan orang kan, kau berubat dengan adik angkat aku. Sampai dia bagi title tu dekat orang tu. Dia punya percaya. Okey, adik angkat Ya adik angkat. Sampai tahap macam tu Lepas tu yang masalahnya, bila setiap kali kita orang bagi customer, dia terus letak harga. Sekali letak 3,000. Bukan kaleng-kaleng 3,000. Ada mahal dia. Ke dia tengok macam dia nak apa? Ya. Ada kadar tertentu macam tu. Okey. Tapi orang ni bila kita starting yang dia buat tu, starting harga dia letak 1,500 mula. Lepas tu dia naik tau. So macam kita, tapi tak ada orang argue pun mahal lah. Tak ada. Orang semua jadi macam terpukau. Macam tu. Lepas tu ramai lah, dekat 10 orang juga mak saya carikan dia punya customer tau. So lepas tu macam mak saya ni dia ada sifat kesiankan dekat orang. Dia cakap lah dia susah lah apa semua. So kan mak saya ada beli rumah yang adik saya cerita tadi tu. Mak saya pergi bagi rumah tu untuk dia duduk. Yang adik ni macam tu sekali. Ya. Okey. Dia duduk kat rumah tu. Okey. Beranak pinak lah kat situ. Anak beranak semua duduk. Semua lama lah duduk situ dia. Kuat 2 tahun juga. 2 tahun. Okay. Dan kebetulan abang dia punya rumah pun kat situ kan? Ya. Dekat belakang sikit lah macam tu. Rumah abang dia. Since when dia duduk situ, kita orang tak tahu. Lepas tu lama-lama tu kan dia asyik-asyik minta duit tau. Setiap kali rawatan minta duit. Bukan ratus-ratus, ribu-ribu. Lepas tu mak saya ni apa sikit akan contact dia. Kena sakit macam ni lah. Oh tak apa boleh buat dia kata macam tu tau. Tapi minta duit. Lepas tu dah lama-lama tu mak saya ni rasa macam ada rasa sesuatu dah dekat dia. Asyik minta duit apa semua macam tu tau. Maksudnya minta duit dekat mak ataupun dekat pesakit baru? Dekat mak dengan pesakit sampai bergaduh. Kenapa minta kat mak? Dia macam tak dapat orang tu, dia akan tekan mak. Macam tu. Dia macam kak, saya nak buat macam ni, tapi saya perlukan ni. Akak dulu kan lah. Macam tu. Macam tu. Yang mak saya ni pun bagi je. Sampai kita orang ni pernah marah. Kenapa yang ibu pergi bagi? Kenapa? Tapi mak kita marah kita balik. Dia macam terlampau macam ni sangat dengan orang tu tau. Lepas tu kata dah berubat kan. Dia pun gaya dia macam dah berubat the whole family, tapi gangguan tu still ada. Maknanya kat rumah kan, kalau kita duduk tengah tengok TV, pernah lah ni pengalaman kat rumah kami 2 tingkat tau. 2 tingkat. Saya tengah duduk dengan adik-adik saya tengok TV, bunyi hanger jatuh kat atas. Jelas sangat. Kita orang sampai pandang each other. Tapi senyap, semua senyap. Okay lah, buat bodoh. Dengar pula dekat belakang, macam belakang rumah bunyi
orang menangis. Selalu yang dengar tu macam bibi kita orang. Dia selalu macam mengadu, kita bibi ada dengar orang menangis lama panjang. Kadang dia orang macam bibi kita orang pukul 5 dia dah bangun tau nak kemas rumah. Kadang dekat tingkap tu dengar macam bunyi ada orang ketuk lepas tu menangis. Macam tu. So dia macam takut, tapi bibi kita orang ni dia macam buat bodoh je lah. Dia tak layan sangat. Okay, lepas tu kalau kita orang dekat atas akan dengar benda kat bawah. Tapi bila plastik jatuh, kerusi kena tarik. Lagi yang selalu dengar bunyi microwave ting ting macam tu. Tapi bila pergi memang tak ada apa pun. Biasa je. Lepas tu kita orang macam dah bagi tahulah dekat ayah macam ni teruk sangat ni gangguan. Lepas tu satu hari tu adik saya dia kerja GSC tau. So balik malam. Bila balik malam, biasalah kadang budak lelaki kan 2-3 pagi baru balik. Lepak-lepak sebelum dia balik, kita orang kat rumah ni ada dengar bunyi benda bergolek atas bumbung. Macam tu. Kita orang macam, wish, apa benda tu? Tak nak rasa takut, kita orang cakap musang lah kot. Adik saya yang lelaki balik rumah. Bila balik rumah, dia rasa badan belakang dia pedih. Sekali tengok kesan cakar 2 jari zap kat belakang badan dia. Luka lah. Luka. Panjang gila. Lepas tu ayah saya ni dia tak boleh berubat, tapi dia boleh tahu apa benda tu semua tau. Dia macam kalau kata kita orang terkena ke apa, dia boleh lah macam nak redakan benda tu sekejap. Lepas tu bila kita orang pergi macam ayah cakap, oh tu biasalah cik pon. So benda bergolek tu memang kerap dengar kat atas bumbung. Lepas tu bila dah mak saya ni dah start ada ragu-ragu dekat yang perawat tu tadi, tiba yang kawan mak saya yang berubat tu tadi, dia jumpa perawat lain. Dia jumpa perawat lain sebab dia dah tak percaya dah dengan orang yang ni. Sebab asyik minta duit je. Dia jumpa perawat lain. Perawat lain ni kita orang gelarkan dia ustazah. Dia memang ustazah lah. Ustazah Ustazah tu yang cakap yang orang ni penipu benda-benda ni semua. Lepas tu mak saya hot lah, geram lah. Ustazah tu dia bagi tahu kan niat orang tu sebenarnya apa. Jadi niat dia adalah dia nak macam mana dia nak satunya adalah dia nak ayah saya. Dia nak ayah saya ni, dia nak kahwinkan ayah saya ni dengan adik dia yang janda. Faham. Lepas tu dia nak memang pecah belahkan keluarga kami sampai dia cakap sampai kita orang jadi gila. Memang kita orang jadi gila dalam rumah. Mak ayah saya gaduh hari-hari. Gaduh yang cerai yang macam tu. Panas sangat dalam rumah tu. Adik-beradik bergaduh. Memang siap orang kata tahap boleh cekik-mencekik lah. Tahap kita orang punya bergaduh. Saya jarang ada kat rumah sebab saya daripada form 1 sampai lah masuk U memang banyak asrama je. So saya tak tahu. Kadang bila balik cerita Alung dengan adik yang last tu gaduh yang sampai luka-luka violence lah. Macam tu. Macam teruk sangat. Lepas tu pantang macam tercuit sikit je. Oi, dia punya bergaduh macam melenting ni tak ada belaunya lah. Panas je. Okay. Lepas tu bila tengok daripada luar pun kita sendiri rasa rumah kita tak ada seri. Suram je macam rumah lama. Walahal rumah tu dah renovate tapi nampak suram. Macam tu. So kita pun macam tak boleh belah lah mamat ni, aku rasa nak bunuh dia time tu tau. Rasa geram sebab duit dah banyak habis ni. Boleh kata dekat 10,000 lah habis kat dia saja. Kereta mak saya bagi pakai. Kereta pun bagi? Mak saya ni punya tahap ini je kena pukau Itulah. Memang betul memang kena pukau. Dia rupanya dia letak ilmu pukau kat kita supaya kita jadi bodoh, ikut je apa yang dia nak. Macam tu. Lepas tu kawan mak saya dah jumpa dah yang perawat baru yang ustazah ni. Bila mak saya dapat tahu benda tu, dia punya melenting memang dia halau suruh keluar. Sebabnya bila kita orang pergi rumah tu, bila api air tak bayar, dah lah sewa tak bayar pun, tak minta pun sewa. Bila api air semua tertunggak habis. Bila kita orang pergi rumah tu memang ya Allah teruk sangat. Hancur rumah tu. Sampaikan ustazah tu mak suruh tengok lah kan. Yang rumah suruh ustazah ni tengokkan rumah ni. Ustazah kata dah macam-macam dah dia buat kat rumah ni. Wallahu alam lah ricual apa dia buat ke apa. Dah macam-macam. Ustazah kata dah macam perlukan pembersihan lah rumah ni. Mak saya tak fikir panjang, jual. Jual? Ya, kita orang dah jual lah rumah tu. Kita orang sedih gila. Adik-adik sedih sebab itu rumah. Macam kalau kata hari tua nak duduk situ lah apa semua. Vacation. Sebab memang dekat dengan pantai. Kita orang balik kan mandi pantai, jalan kaki. Lepas tu balik rumah. Macam memori sayang lah. Sayang. Tapi daripada nak tak bersihkan, duduk risiko lain pula nanti kan. Okay. Lepas tu dah jumpa yang perawat baru ni. Mak saya pun okey lah, kita pergilah untuk bersihkan apa semua. Yang ustazah ni pula pun sebenarnya dia sama je macam yang si badut ni. Dia punya perawatan. Nampak tak? Tapi yang si ustazah ni dia nak duit je.
Dia tak ada niat lain. Dia nak duit je. So cara dia apa tau? Cara dia macam ni. Kau pergi berubat. Kita ni tak tahu kita ada apa, betul tak? Kita tak tahu. Kita pergi jumpa orang cakap, kita percayalah. Lepas tu saya ni pula, saya rasa saya tak ada apa-apa. Tapi bila pergi kat ustazah tu, cara dia berubat. Kau cerita dulu cara dia berubat. Kita duduk. Masalahnya ustazah tu dia akan duduk kat kursi tau. Yang buat kerja tu adalah pembantu dia, lelaki dan perempuan. Dia duduk je kat kursi. Dia lelaki dan perempuan tu adalah suami isteri. Lelaki perempuan. Ya, ustazah tu duduk. Duduk kat atas kursi. So kita akan belakang dia tau, belakang ustazah tu. So konon ustazah tu akan ruqyah baca. Tiba-tiba kita akan macam bertempik, menjerit lah, macam aku tak nak keluar macam tu. Ustazah tu yang buat tak, kita dia pekerja cara dia kan. Dia akan macam mungkin pinpoint lah kat badan kita mana yang ada lah. Dia cakap dia akan konon tarik. Tapi bila dia tarik tu sakit. Saya kena, adik saya kena. Sakit dia, ya Allah, aku rasa macam aku nak mampus ke. Sebabnya dia tarik dekat dada kita. Kita rasa macam kena hiris dengan pisau yang aku dah nak mati. Yang adik saya konon lah ada benda, lidah dia terjeli sampai kat dada. Macam nenek kebayan tua. Sebelum tu kita sedar benda tu tau. Saya gelak macam tu. Saya gelak, tak boleh buat dah. Masa tu buat memang saya gelak macam nenek kebayan. Sampai lidah terjeli. Padahal saya fikir, aku ni ada apa-apa ke? Macam tu lah. Sampai tahap macam tu. Lepas tu kita orang pun macam, biar betul ustazah ni. Sebabnya setiap kali pergi, registration RM50. Siap ada macam doktor siut. Siap ada yang mesin yang tek keluar tu. Masalahnya setiap kali pergi tau, registration RM50. Rawatan sakit apa? Kena sihir 100. Ini 150. Air lain, ubat lain. Macam tu. Ustazah ni dia tak pernah sentuh pun. Dia macam duduk kan, pekerja dia buat. Kalau pekerja dia kata, ustazah ni ada something ni, ustazah tu macam okay, sabar. Dia ni buat balik. Dia macam tu, dia arah je. Lepas tu masa tu dah 2-3 kali pergi, mak saya macam berkata juga, aku tengok ustazah ni muka tak ada seri pun. Memang nampak muka dia gelap gila. Memang macam betul dia ni ustazah. Lepas tu pakai kereta Merc. Rumah banglo so kita pun macam masa tu pun dah macam tak berapa nak pergi dah lah. Sebabnya setiap kali mak pergi, tiba-tiba dia keluar, dia jadi macam teruk mak monyet lah. Dia jadi macam Pontianak lah, mengilai. Mak jadi tu macam dia pernah juga datang rumah kita orang. Sebab masa tu nak pergi berubat dekat dia. Mak tak boleh keluar pada rumah. Sebabnya dia bertukar, dia turun tangga dah macam Pontianak. Rambutnya berjurai, dia turun tangga satu-satu macam tu. Ayah saya yang terpaksa kontrol dia sampai memang terjerit, terpekik, terlolong semua masa tu. Kita orang adik-adik pun dia ubat je. Saya macam dia tarik. Tiba-tiba saya jerit, tangan dah macam ni, macam tak tahulah tangan apa. Saya buat macam tu. Saya jerit, "Berambus, jahanam, aku tak nak keluar." Aku cakap macam tu. Saya macam, kenapa aku macam ni? Aku ada apa ke? Sebelum ni tak ada pun. Tak ada. Sebelum ni tak ada. So masa bila benda tu jadi, kita orang ni macam berkata-kata, biar betul aku ni sakit, takkanlah aku sampai macam ni. Every time tarik jadi. So patutnya kalau kita pergi macam berubat, mestilah benda tu akan hilang betul. Ni setiap kali dia datang, makin bertambah. Macam tu. So macam tak logik lah benda tu kan. Lepas tu lah, bila dah kita orang rasa macam tu, kita orang pun macam malas nak layan. So kita orang ada panggil satu pakcik urut lah. Pakcik urut ni memang kalau kita orang ada terselia ke apa, memang panggil dia datang rumah, urut kita orang semua. Masa tu mak saya urut kaki kan. Urut kaki. Dia just cakap macam ni je, saya nampak kat badan akak ni banyak rambut dalam badan. Banyak rambut. Dia cakap macam tu je. Lepas tu dia cakap, saya ada kawan yang boleh tolong bantu lah. Yang tu kita orang panggil dia ustaz. Yang ni legit ni ustaz lah. Legit ustaz. Legit ni ustaz. Sebab yang mengurut ni panggil Pak Su. Dia cakap saya boleh tengok tapi tak boleh ubat. Dia cakap macam tu. So saya kenal, saya ni kan bagi kontak apa semua, jumpalah ustaz ni. So benda tu berakhir, masa tu akhir dah nak masuk 2016. Benda tu kita jumpa ustaz. Tapi bila jumpa ustaz ni cerita lah ustazah ni. So ustazah ni cara dia buat duit ialah kau pergi jumpa nak berubat, dia letak hadam dia. Okay, faham. Datang letak. Nampak macam kita ni sakit. So orang lain, sebab ramai tau yang datang berubat. Jadi tu ramai. Jadi bila orang datang tengok, wish, bagus lah ustazah ni, hebat lah macam tu. Dia siap boleh cerita pasal MHT 370 ni hilang mana apa semua. Wallahualam. Lepas tu tiba-tiba kan
Dia macam contoh mak saya kan, dia boleh masuk benda, keluar masuk, tiba Nabi lah, Rasul lah masuk. Macam kau ni biar betul. Mana boleh kita panggil macam tu? Kita boleh fikir kan, kita ni macam orang dah kena pukak. Tengok je lah macam tu. Macam tu. Dengar macam kelakar, tapi tu yang jadi kat kita orang. Okay. Lepas tu kita pun jumpa lah ustaz yang legit ni. Alright. Okay, ustaz yang legit ni mula kita orang pergi tu, dia letak tangan je atas satu kain. Dia letak bukan kain, sejadah. Dia scan je, dia tak cakap apa-apa pun. Mak saya yang mula bersilat lah, jadi terpekik, terlolong semua kan. Dia just cakap slow je, sabar kak, sabar. Dia cakap macam tu je. Lepas tu dia tarik melalui sejadah. Dia adalah dia punya, dia lapik lah. Dia lapik dia sejadah. Dia tak sentuh kita pun. Dia tak ada sentuh kita. Dia daripada orang kita tak nampak lah. Rupanya dekat rumah kami yang memang rumah asal kami ni, ada benda orang tanam dekat pasu bunga. Okay. Benda tu adalah patung. Patung tu patung kayu tau, tapi dah reput, yang dililit dengan rambut. Okay. Sebab tu yang tadi kan yang ada pakcik yang urut tu, dia cakap badan akak banyak rambut tu. Yang tu memang dituju kepada mak saya lah. Orang tu sihir. Ini orang tu pernah meninggal. Orang terdekat juga yang kita orang kenal lah. Yang bukan tu. Yang perawat yang pasu. Perawat tu pun ada juga. Saya bayar. Yang kira ada dua patung. Yang tu yang rumah yang kami dekat KL tu lah, yang ada patung kayu tu, yang dengan rambut tu memang dituju kepada mak saya. Dia sihir lah. Yang dekat rumah kami yang satu lagi, yang kita orang cakap yang jual yang dijual tu, perawat yang kita panggil badut tu, dia tanam patung, tapi patung siam. Dalam patung siam tu ada nama mak ayah saya. So agak berat jugalah benda tu. Memang tu yang bergaduh. And then ada tanah kubur apa semua ada. So memang jelas nama mak ayah saya kat dalam. Dia ada macam satu kelonsong tau dekat siam tu punya patung. Patung tu warna gold, saya ingat lagi. Benda tu ustaz tu tarik, memang kita orang nampak dengan depan mata benda tu. Ustaz tu datang lah, ikut sekali. Kita orang pergi kat tempat dia. Just dia bagi tahu lah. Dia tarik benda tu melalui alam gaib. Nampak depan mata, memang benda tu terjatuh atas sejadah. Sekejap, dia kat mana masa tu? Dalam rumah lah. Dalam rumah dia ada satu bilik. Satu bilik tempat dia merawat lah. Jadi bilik tu kecil je. Macam kita macam ni. Jadi depan lah ustaz tu duduk, mak duduk depan dia, letak sejadah tu. Lepas tu macam dia tutup kan, dia tutup je. Dia tutup, buka, ada benda tu. Mula-mula memang tak ada. Mula-mula tak ada. Bapak magic siap. Mula tak ada. Okay. Tapi dia kata yang ni dari pasu yang kat sini. Okay, baik. So ada dua patung tu. Saya ada ambil gambar, tapi gambar tu dah hilang. Saya tak tahu kat mana. Okay, tak pelik lah. Sebab ustaz tu kata benda tu tak boleh nak tunjuk sangat, sebab benda tu bisa. Lepas tu lepas dah orang kata dah berubat dengan ustaz ni, dah tarik semua benda, alhamdulillah dengan ustaz tu cuma yelah, bila kita dah berubat ni, kesan-kesan tu nak hilang slowly. Ada satu masa tu saya tinggal berdua je dengan adik saya yang bongsu, perempuan juga. Berdua je kat rumah. Masa tu maghrib, saya tengah cuci pinggan di dapur. Adik saya ada kat atas. Saya rasa macam ada benda tau berjalan dekat belakang, macam zaz macam tu. Saya kata, aku tak kacau kau, jangan kacau aku. Kita dah memang dah takut sebelum ni punya pengalaman kan. Tiba-tiba saya toleh belakang, saya nampak sesusuk tubuh menyerupai perawat yang badut ni dekat tepi dinding. Ui. Saya terus macam, wish, mak ayah saya tak ada kat rumah masa tu. Saya pun campak pinggan, naik atas terus call bapak saya, bagi tahu semua ni. So bapak saya cakap okey tak apa, relax je dulu apa semua. Kalau boleh baca Al-Quran ke apa, baca je dulu apa semua. Dia masa tu dia berdiri je lah tengok. Dia just berdiri statik macam tu. Lepas tu dia hilang. Macam tu. Lepas tu saya pun bagi tahu dekat ustaz tu lah. Ustaz tu kata benda tu yalah ilmu dia. Bukan dia, ilmu dia. And masa yang kita orang tengah berubat dengan si badut ni, saya kerap mimpi dihimpit, disetubuhi dengan amalan dia tu. Sampai saya ni sakit yang orang kata kalau lambat sikit saya tak boleh mengandung. Memang rosak lah saya sistem peranakan saya ni, kalau saya tak pergi berubat lah dengan cara yang betul. Dia buat tahap macam tu. Rupanya benda tu untuk menguatkan lagi ilmu dia. Dia ni ilmu dia belajar. Dia cerita lah dia dapat daripada tuan dia. At the same time
test dia buat lah test kat orang ni, test kat orang ni. Dia test je. At the same time dia nak duit daripada orang. Dia tak nak bekerja tapi dia cari duit dengan cara macam tu. Faham. Lepas tu lepas dah berubat dengan ustaz semua, gangguan-gangguan tu dah tak ada sangat. Cuma bila kita ni dah ada laluan, saya ni hijab saya tiba-tiba boleh terbuka. Okay. Start bila tu? Start yang kira start 2016. 2016 dah habis berubat dengan ustaz tu, hijab saya boleh terbuka. Kalau ada present apa-apa benda yang ni lah macam pelik-pelik ni, saya boleh rasa sama ada daripada mimpi atau saya akan macam muntah ke, batuk, macam tu. Kalau mak saya pula, dia akan menyerupai benda tu terus. Maksudnya kalau kita cakap biasa ni, kalau kata orang tu kena sihir, dia boleh jadi orang tu ada sihir apa-apa benda semua. Tapi sekejap je lah dia macam melintas macam tu. Macam adik saya yang bongsu pula, dia akan hinggap benda tu kat dia. Kalau kita orang tak ubat kan memang selama-lamanya lah dengan dia. Dia tu boleh kata kat adik tu memang kena rasuk lah. Adik macam tu. Okay, so ustaz ni korang letak dia legit as ustaz macam mana? Apa yang membuatkan nampak okay ni ustaz betul lah? Satu saya nampak lah, dia tak ada minta bayaran. Tak ada Satu lagi bila berubat, contoh mak saya jadi kan, kalau yang perawat lain ni, kau siapa? Kau nak apa orang ni? Kau keluar? Kau Islam ke tak? Tak, ustaz ni tak cakap macam tu pun. Dia cakap dia, kak sabar kak, selawat kak, zikir kak, zikir. Lepas tu mak saya okey. Ustaz tu tak layan pun benda tu. Dia macam tu. Dia tak ada borak Tak ada. Dia tak ada layan borak. Sebab dia kita orang tahu the business. Kalau layan borak ni memang menipu lah. Benda tu dia tak ada pun. So bila kita berubat, sebenarnya benda-benda yang orang cakap ada hantu kat badan kita, sebenarnya tak ada. Dia yang letak barang dia. Bila dah letak, bila scan saya pun, ustaz kata awak tak ada apa-apa. Lepas tu terfikir aku terpikir terlulung tu apa. Macam tu. Bila dah letak, bila benda tu keluar masuk, keluar masuk, kita macam ada satu lubang dah tau. So bila yang dekat surrounding luar dia nampak kita, dia senang hinggap. Macam tu. Okay, faham. Alright, then korang dah jumpa dengan ustaz legit kan? Ustazah ni mesti pelik. Apa pasal dia dah tak jumpa Lepas kita orang dah tak jumpa dia tu, selang 2-3 bulan lepas tu, kita orang sajalah test pergi rumah dia. Rumah dia dah kosong. Test Ya, kita orang saja pergi rumah dia. Lalu je. Sebab dekat jugalah dengan rumah kita orang. Kosong. Kereta semua tak ada, kosong. Macam mana, masa tu saya kerja dekat area rumah juga. Kawan saya dia cakap, jomlah aku nak pergi berubat ni, dia kata. Saya cakap berubat apa? Dia cakap dia ada sakit-sakit lah macam tu, dia kata kan. Okay, saya pun macam nantilah, aku malas nak layan dulu. Kau pergi, kau nak pergi, kau pergi dulu kan. Lepas tu dia ada macam scan satu orang ni. Lepas tu ustazah tu cakap, dia cakap ustazah lah yang perawat dia tu, macam orang ni ada sakit ni, sakit tu semua kan. Lepas tu saya pun macam biar betul kau ni, tengok sikit gambar dia. Rupanya yang kawan saya beritahu adalah ustazah yang kita orang pernah jumpa tu. Saya cakap ni penipu besar. Polis tengah cari dia, dia cakap. Sebab orang memang report polis pasal dia. And then yang husband and wife tu, yang penolong ustazah tu, mak saya ada sempat contact dia. Dia cakap diorang ni dah kena pukau. Dia ni dah jadi suruhan ustazah tu. Diorang tu dah macam terikat dengan ustazah tu. Dia punya barang dah masuk. Rupanya dia boleh hantu raya. Tak kesian gila yang suami isteri tu. So okay. Dan macam mana pula status si badut tu pula? Kita orang pun tak tahu sebab kita orang memang dah putus dah apa-apa dengan dia pun semua. Memang dah tak jumpa. Memang kita orang dah cakap dengan ustaz tu, kalau perlu matikan benda tu, matikanlah. Dia nak mampus ke apa, kita orang dah tak ada ambil tahu dah. Memang kita orang tak jumpa dah. Sepanjang tu mak saya ada juga dia benda tu masuk yang badut tu punya. Tapi bila tanya ustaz tu cakap, kak tak apa kak, jangan fikir, jangan layan. Itu ilmu dia je. Maknanya macam dia ni dah lumpuh sebenarnya. Tapi ilmu dia biasalah benda tu kan. Susah nak hilang. Susah. Jadi ustaz kata benda tak ada apa-apa, akak jangan layan, jangan fikir. Jadi kalau jadi pun akak selawat je, ni istighfar banyak, lama-lama hilang. Macam tu. Okay, baik. So okay, ustazah tu pun menipu. Yalah, kalau tak tipu kenapa kau lari kan? Rupanya polis tengah cari kan. Dan orang yang badut tu akhirnya tahu ada duduk mana, pergi mana, tak tahu. Kita orang tak ambil tahu dah. Tak ambil tahu langsung lah Sebab ustaz dia macam bagi tahu, lepas dah sihat ni, kalau boleh tak perlu pun nak cari dia. Dah tak ada fungsi dah benda tu. Nak maafkan tak nak sudah. Tak nak sudah. Dan lepas jumpa ustaz, berapa lama ambil masa untuk betul-betul dah sembuh? Kalau kata betul-betul sembuh tu lebih kurang 2 tahun jugalah. 2 tahun betul-betul sembuh.
datang berkala lah, datang jumpa. Ustaz suruh selalu datang jugalah. Tak ada. Kalau dah tak ada, tak payah datang dah. Kalau ada baru datang. Sendiri je. Maksudnya kita banyakkan berzikir je sebenarnya. Ustaz pun pesan, dia cakap benda ni dari diri juga kan. Kuatkan diri, insyaAllah lah Ustaz kata kan. Sebab you dia tak jangan lemah pun, you datang banyak kali pun the same juga. Macam tu lah Ustaz cakap. Dan Ustaz ada beritahu tak 2 orang perawat yang menipu ni macam mana, apa tujuan dia semua, ada dah beritahu? Yang tu lah yang sama. Niat dia sama. Nak ayah duit nak bolok harta. Bercerita dia nampak mak ayah saya ni berharta lah kot. Dia nak semua tu. Faham. Dan Ustaz masa proses rawatan tu Ustaz dalam keadaan okey lah, tak ada dah berbalas-balas je lah. Kadang ada perawat bergaduh 2-3 hari kan. Dia tak ada. Dia okey. Dia okey. Faham. Okay. Cuma lepas mungkin tak tahulah apa jadi kat dia, kita orang tiba lost contact dengan dia. Ustaz tu? Ustaz tu. Pasal lah? Dia kerja juga. Dia bukannya perawat je pun. Dia kerja hakiki dia lain lah. Dia jadi dia busy lah. Okay. So kita orang pun dah lama dah tak contact dengan dia. Okay. Maksudnya lost contact tu sebab dah agak okay lah. Dah selesa. Lepas tu dia dah tukar nombor ke macam mana? Tak ada, dia still ada sama lagi. Cuma just tak tanya khabar apa je lah. Okay. Bukan first time, tapi ini video yang terdekat ni kita dengar benda macam ni benang habis. Macam sebelum ni kita punya pencerita ataupun caller ataupun yang tetamu yang datang cerita akhirnya sihir tu bahan orang tu sampai meninggal dan sebagainya lah. So at the end kalau ikut daripada cerita ni banyaklah moral of the story tu kan. Tak, benda nak kena rawat cara betul juga, barulah betul-betul sembuh. Kan, kalau biarkan je akhirnya dia akan lebih mudarat. Sebut pasal sihir yang pertama kan daripada saudara sendiri. Apa tujuan dia sihir tu? Dia sihir ni sebenarnya satu je, dengki. Dengki je. Sebab bila benda tu masuk dekat mak, dia cakap satu je, aku benci kau, aku nak engkau musnah sebab aku dengki dengan kau. Kau berjaya, aku tak berjaya. Itu je dia punya dialog. Ustaz pun cakap, Kak, memang saya nampak akak ni dikelilingi orang yang dengki dengan akak. Yang dekat dengki. Bukannya orang jauh tau, orang yang dekat dengan dia je. Family business ya, family business. Mak. Alright. Okay. So itu cerita untuk sihir lah. Sampai kat situ. Yes. Alright. Okay, peace. Aku teringat habis cerita pasal ustazah yang perangai jahat ni. Kau ada teringat tak satu cerita yang kita tak dapat nak release? Mana banyak sangat yang tak boleh release ni. Banyak sebenarnya video yang tak boleh release. Actually kita ada shoot dengan satu caller ni. Akhirnya kita tak dapat nak shoot sebab audio jadi rosak. Bila kita cakap tu macam tu. Cerita ni bis dia mana dia jumpa orang nak bawa dia pergi berubat. Lepas tu dia jadi takut tau. Masa kata aku tak nak pergi jumpa dia, aku tak jumpa dia. Orang lain panggil dia ustazah. Dia punya dia kata aku tak nak jumpa dia pasal kat belakang dia tu banyak dia punya kadam. Ada pocong hitam. Ada pun dia nak macam sama. Tu yang macam macam sama lah, tapi dia ustazah juga. And dia macam ada sepasang lah, macam ada pembantu dia lah, something like that. Mungkin dia jumpa orang yang sama. Itulah nak bagi tahu jugalah dekat yang pendengar-pendengar kan. Kalau kata pergi berubat, orang tiba-tiba macam ada bayaran tu, better korang jangan pergilah. Better stop. Betul. Sebab ni dari pengalaman kami tau. So dah lah kau dah sakit, kau nak keluarkan duit lagi, tiba kau kena tambah-tambah lagi kadang macam sampai bila? Lagi sakit. Lagi sakit. Dengan kau stres, duit kau banyak habis. Bukanlah cakap tu sebab kita memang tahu tak lah, based on pengalaman. Biasa perawat ni dia tak akan minta bayaran yang untuk rawat awak ni 3,000. Tak ada. Macam ustaz tu pun dia cakap, okay kak, akak sediakan bahan-bahan ni, saya buat. Macam yang lain tu, kak bagi 3,000, barang semua saya sedia. Macam tu. Sebab yelah perawat ni pun dia gunakan juga kadang kelapa lah, garam lah, macam tu. Kita tahu itu medium lah. Macam tu je kan. So yang ustaz ni tadi, jadi kita boleh fikir lah, kalau setakat dah sampai 3,000 ni apanya, apa kau buat sampai 3,000 ni? Tak baik-baik juga. Tak baik-baik juga. Faham. Baik beli Honda apa. Itulah adalah Honda tu harga 3,000 juga. Faham. Yalah, betul lah. Ini apa yang pengalaman dia orang bercakap macam mana nak tahu perawat tu legit atau tak legit kan. Macam kita orang faham sebab
Yelah, kita nak sebut ni kawan kan viral pula kan, perawat-perawat lain yang terjejas. Kan. Tapi betul lah, dia setahu aku lah, yang setahu aku, orang yang belajar merawat ni, yang meruqyah semua segala bagai, diorang ni memang tolong adalah ikhlas kerana Allah kan, bukan kerana duit. Dia memang tolong ikhlas sebab memang jin ni ditugaskan memang sentiasa mengganggu umat manusia. So tugas perawat ni adalah membantu manusia yang lain daripada gangguan jin ni lah, tanpa ambil kesempatan dalam kesepitan. Dia senang cerita ni lah, kalau ada apa kata, dia punya bayaran ataupun apa dia orang panggil maha dia tu, aku tak nak cakap, tapi itulah. Yelah. Cuba cari yang pertama ni tak payah kot cari yang ada bayaran. Sebab ada kita kenal beberapa, cuma kita tak cakap dia ni tak betul dan sebagainya. Sebab kita pun tak tahu dia ni betul ke tak. Kita bukan dalam pakar agama, tapi kalau merujuk ustaz-ustaz lain adalah cakap cubalah cari yang tak letakkan maha kan. Sebab kalau letak maha ni, dia macam contoh tak ada maha, dia tak nak tolong lah. Scan, dia scan pun RM50 dan sebagainya kan, baru tolong scan. Kalau yang sebaiknya dia akan macam mana Hafiz, kita bagi tu bukan upah tau, bukan bukan atau dia kita macam common sense tau. Okay, ustaz dah tolong kita bagi. Bukannya mengasih ustaz ni upah. Dia pun tak nak dirasakan sebagai upah benda tu. Betul. Sebab bila dia dapat duit, dia rasa ada satu dalam hati, aku boleh guna orang ni. Betul. Faham. Alright. So menarik cerita pertama. So ada lagi cerita? Ada. Ni lepas dah berubat ni kan kata ada lubang. Macam-macam lah lepas tu. Kalau ada lubang ni, dia kena ada part 2 bis. Dia dah ada kena part 2. Sebab sebelum ni video dah berapa banyak, 1 jam aku edit penat tu. Kan, okay, 45 minit ni cun-cun lah Jadi kita akan dapat tu. Sebelum tu, kalau korang nak dengar part seterusnya, apa kata korang komen kat ruang bawah untuk nak part tu. Dan kalau ada pandangan yang relevan dan sebagainya ataupun cadangan, boleh kongsikan lah kat ruang bawah. Gunakan sebagai ruang perbincangan dan ilmu. Okay, jadi kita akan berjumpa lah. Kita dah minta part tu, tapi kita suruh dia nak tulis nak juga kan. Tak aci siap. Okay, tak apa. Kalau dorang tak tulis kan nak part tu, aku tak release untuk part tu. Okay, boleh. Ugut. Okay, baik. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe mana dah subscribe. Thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.